Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari tu pada video sebelum ni kita dah nak masuk bab ni tapi tak jadi masuk sebab saya rasa dia terlalu besar untuk awak faham Jadi hari ni kita akan sambung dengan muka surat 134 buku teks tahun 4 KSSR Semakan Semula. Okey, kita berada masih lagi pada tajuk tenaga tapi hari ni kita berada pada sumber tenaga. Okey, sumber tenaga ni ada dua. Okey, kalau dulu kita belajar tentang sumber tenaga, daripada mana datangnya tenaga. Hari ini kita tahu bahawa sumber tenaga ni ada dua jenis, iaitu boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga yang boleh dibaharui apa? Yang tak boleh dibaharui apa? Jadi tahukah kamu? Sumber tenaga boleh dikeraskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Perhatikan carta di bawah. Okey, nampak ni. Sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Yang boleh dibaharui maksudnya sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Maksudnya dia takkan habis. Sampai bila-bila pun dia takkan habis lah selagi dunia ni masih ada. Contohnya cahaya matahari. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Esok ada, lusa ada, insyaAllah lah. Jadi ombak. Ombak wujud secara semula jadi. Memang ada je kat laut tu. Okay? Kat tepi pantai kan. Air. Air sentiasa ada kat persekitaran kita. Kadang jadi air hujan, kadang jadi air longkang, kadang jadi air parit, air sungai. Jadi air tu sentiasa ada. Angin. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Angin ada je bila-bila kalau kita duduk-duduk kan. Kadang tak ada angin, kadang ada angin. Jadi angin tu ada je bila-bila. Seterusnya biojisim. Biojisim ni apa? Biojisim ni sentiasa ada kerana berasal daripada bahan semula jadi. Biojisim ni macam kayu-kayu reput, daun-daun reput, tumbuhan mati ke, lebih kurang gitulah. Kalau dalam gambar ni dia lebih kepada kayu-kayu yang reput, daun-daun reput gitulah. Kalau sumber tenaga tidak boleh dibaharui, maksud dia adalah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Maksudnya sumber tenaga ni satu hari nanti dia akan habis. Sebab apa kita korek tu, cari-cari lama dia akan habis. Okey, apakah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui itu? Yang pertama, bahan api fosil. Okey, bahan api fosil ni akan kehabisan nanti, satu masa nanti. Satu hari nanti, iaitu arang batu contohnya. Arang batu ni satu hari nanti dia akan habis. Gas asli, nampak? Gas kan, gas yang kita pakai kat dapur tu, tu gas asli nama dia. Itu pun satu hari nanti akan habis. Dan seterusnya adalah petroleum. Minyak tu yang kadang kita nak isi minyak kereta tu, itu petroleum tu satu hari nanti dia boleh habis. Sebab itu kalau awak tengok orang sekarang ada buat kereta elektrik, ada buat kereta kereta elektrik lah selalunya kan, kereta solar, cahaya matahari. Sebab apa? Bila kereta solar dia pakai matahari memang sentiasa ada. Memang sentiasa ada. Kalau pakai kereta pakai minyak sentiasa kan, nanti lama-lama minyak akan habis. Sebab itulah harga minyak selalu kadang-kadang dia boleh naik. Okay? Alright. Dan juga satu lagi adalah bahan nuklear, iaitu seperti uranium adalah terhad. Okay, uranium ni bahan nuklear. Bahaya nuklear ni. Jadi itu hati-hati sikit lah. Jadi 4 ni adalah contoh yang tidak boleh dibaharui, iaitu kalau dah habis satu hari nanti dah tak ada lah lagi. Okay. Jadi berdasarkan maklumat di atas, berikan contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Mengapa? Baca je lah kat atas ni kan. Contoh-contohnya ada banyak ni. Kalau tidak boleh dibaharui ada 4. Kalau yang boleh tadi ada 5 contohnya. Ini merangkumi 7.2.1. Okey. Saya nak bagi tips sikit untuk menghafalnya. Bukan menghafal lah, untuk mengingat dengan lebih baik. Kalau awak nak ingat sumber tenaga boleh dibaharui kan, kalau contoh ada soalan suruh asingkan, suruh buat penjelasan, awak fikir macam ni je. Sumber tenaga yang boleh dibaharui ni, dia boleh jumpa kat tepi pantai. Awak bayangkan awak duduk tepi pantai kan, ada cahaya matahari, lepas tu ada ombak, lepas tu ada air laut tu kan, air kat pantai tu. Kemudian dalam masa yang sama kena tiup angin kan. Lepas tu dekat tepi-tepi awak adalah pokok-pokok reput. Awak duduk bawah pokok kan, tepi-tepi pokok tu adalah pokok tumbuhan-tumbuhan reput, daun reput. Itu awak bayangkan awak dalam keadaan tu. Ada matahari, ombak, air, angin, ada tumbuhan reput, biojisim kan. Jadi kalau awak nak ingat sumber tenaga boleh dibaharui, awak bayangkan je awak duduk tepi pantai. Okay, jadi kalau selain daripada tu, itu sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Contoh, kalau kita tanya, arang batu tu sumber tenaga boleh dibaharui tak? Kita bayangkan kita duduk tepi pantai, kita ada nampak pokok-pokok, mana ada arang batu? Tak ada. Jadi dia sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Gas asli, kita duduk tepi pantai, kita tengok matahari, ada ombak, ada air. Ada tak gas asli? Tak ada kan? Tak ada pun. Jadi gas asli tidak boleh dibaharui. Tu cara nak ingat lah. Okay? Itu yang saya amalkan lah dekat sekolah dengan anak murid saya.
Seterusnya, aktiviti ria. Okey, poster tenaga masa depan. Okey, ni poster ni, buat poster Aktiviti ni cara kumpulan. Alat dan bahannya, kertas lukisan, pen, gunting, gam dan komputer lah. Penting sekali komputer. Bila ada komputer, mestilah ada printer kan. Okey. Jadi, kalau tak nak printer pun tak apa. Kalau kita tengok aktiviti ni, kalau dia minta cari maklumat je, tak payahlah ada printer kan. Okey, kita tengok Langkah-langkah. Cari maklumat tentang inovasi penggunaan sumber tenaga pada masa depan daripada pelbagai sumber. Okey, kemudian bincangkan maklumat yang diperoleh bersama-sama dengan ahli kumpulan. Okey, dia cari maklumat kat internet, kemudian dia bincang. Okey, lepas tu buat apa ni? Hasilkan sebuah poster berdasarkan perbincangan kumpulan. Maksudnya sebenarnya ni dia dah jumpa maklumat daripada internet, kemudian dia dah print kemudian masukkan dalam satu slide ataupun satu module paper, sebuah poster, dia tambah, kemudian dibentangkan hasil kerja dia dalam kumpulan tu kepada kumpulan lain. Jadi pamerkan hasil kerja kumpulan di dalam kelas, ahli kumpulan boleh melawat hasil kerja kumpulan yang lain. Maksudnya kita bolehlah guna aktiviti to stay for stray. Maksudnya 2 stay kat situ, 4 lagi pergi. Astagfirullahalazim, sorry 4 lagi pergi ke kumpulan lain. Ataupun kalau kumpulan tu bertiga, seorang akan duduk kat situ tunggu, 2 lagi akan pergi ke kumpulan lain membuat lawatan. Jadi yang seorang yang tunggu tu akan terangkan kepada kawan-kawan dia, kawan-kawan kumpulan lain yang datang. Tu namanya Lepas tu nanti buat tukar-tukar lah. Awak pula pergi, awak pula duduk dekat sini. Macam tu Itulah contoh cara belajar PAK21 yang amat menarik juga dan aktif dalam kelas. Soalan, berikan contoh sumber tenaga yang boleh dibarui yang berpotensi sebagai sumber tenaga pada masa depan. Okey, awak rasa apa agaknya sumber tenaga yang berpotensi? Mungkin sumber tenaga cahaya kan? Mungkin cahaya. Sebab dia boleh, yang boleh dibarui cahaya kan, sebab cahaya ni dah boleh jadi kereta, dah boleh gerakkan kereta, dah boleh buat tenaga elektrik, cuma kita kena pakai panel suria tu lah kan. Jadi mungkin dah ada potensi untuk digunakan pada masa depan. Kan? Itu contoh saya lah. Ataupun sumber tenaga lain, apa dia? Selain daripada cahaya. Fikirlah bagi pendapat saya, itulah cahaya lah. Dan mungkin juga adalah sumber tenaga lain yang boleh digunakan untuk menggantikan tenaga yang tak boleh dibarui ni. Macam saya cakap lah, kereta kan. Kereta sekarang dah ada kereta solar, dah ada kereta elektrik. Sebab apa? Sebab dia nak gantikan penggunaan petroleum, minyak tu. Sebab tu dia buat kereta elektrik. Tapi sampai sekarang kereta elektrik tu saya rasa kalau dekat negara China dah ada. Tak tahulah kat Malaysia ni bila akan ada. Tengoklah nanti akan datang. Okey, info sign. Biodiesel ialah bahan api yang dihasilkan daripada minyak sayuran atau lemak haiwan. Bermula Februari 2019, baru lagi ni. Semua stesen minyak di Malaysia membekalkan minyak diesel yang dicampur dengan biodiesel sawit. Ini dari segi ekonomi juga ni. Kenapa kita kat Malaysia kena pakai minyak diesel tu? Minyak diesel tu yang hitam tu, yang untuk lori. Biasanya lori akan berhenti dekat tempat khas untuk dia isi minyak. Dia tak beratur dengan kita. Kan? Biasa lori atau bas dia akan duduk dekat tempat khas. Bas saya tak pastilah. Lori lah. Biasa lori kan. Lori dia akan duduk tempat khas. Dia akan isi minyak diesel. Diesel biasa dia punya pemegang tu warna hitam. Okay? Jadi diesel ni dia kena campur dengan minyak, dengan sawit, dengan biodiesel sawit. Sebab Malaysia ni pengeluar sawit. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai rakyat untuk menggunakan tenaga yang kita ada sendiri kan. So jimatlah tenaga Malaysia nak dapatkan tenaga sendiri kan. Maksudnya Malaysia pakailah tenaga yang dah ada sendiri. Jadi ekonomi pun selamat. Dan segi yang sama, ianya sentiasa ada kan. Kalau petroleum kan akan habis. Kalau sawit ni kita boleh tanam lagi. Itulah sebagai contoh untuk aktiviti ataupun info yang berkaitan dengan teknologi, sains. Okay. Alright. Jadi kita sambung sikit lagi. Okay. Berhemat dalam menggunakan tenaga. Jadi kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga yang tidak boleh dibarui. Perasan tak? Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. Berhemat ni maksudnya kenalah berjimat cermat gitulah dan kita jangan bazir-bazir. Okay? Apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat? Perhatikan situasi di bawah. Panasnya hari ni, sekejap lagi sejuk lah. Selepas sebulan, mahalnya bil elektrik bulan ni. Banyak tenaga elektrik yang telah digunakan. Okay, panasnya hari ni. Buka tingkap. Ni situasi kedua kan. Buka tingkap. Sekejap lagi sejuk lah. Selepas sebulan, murahnya bil elektrik bulan ni. Tenaga elektrik yang digunakan pun sedikit. Maksudnya tenaga yang digunakan ni adalah tenaga angin saja. Angin kat luar rumah tu dia buka tingkap, angin masuk. Kan lagi jimat daripada kita guna aircon. Kan? Berdasarkan situasi di atas, mengapakah kita perlu berhemat ketika menggunakan tenaga? Kenapa?
Kalau kat situasi di atas ni dia kata berdasarkan situasi kat atas kan. Ini supaya dapat mengelakkan pembaziran. Kalau yang ini jawapan dia untuk mengelakkan pembaziran lah. Pembaziran apa? Pembaziran duit lah. Kan? Okey, ni barang kumis 7.2.2 dan 7.2.3. Jadi nota untuk guru. Guru perlu berhemat, menekankan kepada murid-murid bahawa berhemat adalah bermaksud berjimat cermat, dan seterusnya berhemah. Dia beza berhemat dengan berhemah lain. Berhemat bermaksud berjimat cermat. Kalau berhemah maksudnya mempunyai budi pekerti yang mulia. Jangan salah kita belajar sekarang berhemat, berjimat cermat. Kalau berhemah mempunyai budi pekerti yang mulia. Kalau berkemah atau pergi kemah lah. Okey. Alright, saya rasa tengok situasi seterusnya. Situasi 1. Banyaknya asap, sesak nafas saya. Dalam keadaan nampak petroleum semua kan. Habis dengan lorinya lagi lah, diesel punya asap lagi lah tebal Situasi 2. Segarnya udara hari ni. Nampak dia naik kereta api pun, kereta api elektrik. Lepas tu naik basikal, jalan kaki kan. Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah kita boleh berhemat dalam menggunakan tenaga? Nak jimat cermat lah kan. Berhemat tu ingat je T tu kan. Berhemat, jimat cermat. Dia kata bagaimana kita nak berhemat dengan menggunakan tenaga? Kita gunakanlah tenaga. Janganlah kita menggunakan, ataupun kita guna kenderaan awam senang kata kalau kita naik kereta banyak-banyak ni, baik kita naik, kalau ada kereta api elektrik, kita naik kereta api elektrik kan. Jadi cara dia adalah kurangkan penggunaan tenaga yang tidak boleh dibarui dengan berkongsi kenderaan ataupun berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat. Ini tidak. Pergi sekolah, depan kelas je naik kereta. Naik kereta lagi nak pergi sekolah depan rumah je, tapi saya hijau kenjeng kereta naik kereta pergi depan rumah. Jalan kaki je lah. Kan gitu kan. Kalau tengok kat cerita-cerita Jepun pun diorang pergi sekolah kadang-kadang jauh pun jalan kaki tau. Kadang naik basikal je. Jadi itu lebih baik. Jadi nak gunakan dengan baik, nak berhemat menggunakan tenaga adalah kita menggunakan basikal ataupun berjalan kaki ke tempat kerja yang dekat, ataupun kita berkongsi kenderaan ataupun naik kenderaan awam. Macam kalau kat KL tu biasa ada monorail lah, ataupun ada kereta api kan. Kalau dekat kita kat sini tak ada lah, tapi kita boleh naik basikal pergi sekolah kalau setakat dekat je kan. Tapi hati-hati, pastikan kita menjaga keselamatan. Okey. Apakah kepentingan amalan berhemat kepada alam sekitar? Kalau bagi kita berjimat cermat ni, kita dapat jimatkan duit. Tapi kalau kepada alam sekitar pun akan tidak akan tercemar lah. Jadi kepentingan berhemat kepada alam sekitar tidak akan tercemar. Okey, kalau tak nanti kalau berasap-asap macam ni, habis pokok-pokok pun boleh mati kadang-kadang. Okey. Jadi santai sains hari ni adalah ketuhar sains. Jadi awak boleh buat aktiviti ketuhar sains ni, awak boleh scan dekat sini. Okey, langkah-langkah dia: hasilkan ketuhar suria dengan menggunakan bahan-bahan terpakai seperti kotak kasut, polistirena, keranjang aluminium, kepingan plastik, pita pelekat, gam, gunting pembaris, pen penanda, kertas hitam dan telur. Okey, ini adalah contoh-contoh dia, alat-alat dia. Kemudian buat macam gini kan. Dia bila ada gambar bahaya ni, maksudnya hati-hati menggunakan alat tersebut, iaitu gunting lah. Kemudian yang ketiga, nampak kita tengok gambar. Yang ni dia bagi gambar, tapi awak kena buat sendiri. Ni salah satu tahap dalam inquiry sebenarnya. Buat sendiri, hasilkan dan sampai siap. Akhirnya dapatlah hasil kotak ini. Kotak apa tadi nama dia? Ketuhar sinar. Maksudnya dia akan jadikan benda dalam tu still panas lah bila kita pakai keranjang aluminium tu. Nak tahan lama saya rasa jadi letak kat matahari, so nanti dia akan panas. Maksudnya mungkin masak telur. Maksudnya kita mungkin masak telur tapi kita tak pakai api. Kita pakai cahaya matahari. Kita letak keranjang aluminium ni, letak kat luar. Telur tu kita pecahkan. Kemudian kita terus pecah telur kan dia kata kan. Tapi dia tak tulis kat sini pakai telur. Ada tu telur lah sekali Maksudnya kita masukkan telur dalam tu, kita biarkan dekat bawah matahari, nanti lama-lama dia akan masak. So tak payah guna gas. Kan dah jimat kat situ. Kan. Contohlah. Jadi inilah contoh berkenaan dengan dia penggunaan tenaga secara lain lah. Maksudnya kita tak guna tenaga tidak boleh dibarui. Kita guna tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, jadi pada kelas akan datang kita akan sambung dengan refleksi minda, iaitu kita reflect balik semua yang kita belajar untuk bab ni Okey, jadi hari ni kita sampai sini dulu. Okey, perbincangan kita. Okey, kita jumpa lagi pada perbincangan akan datang dengan refleksi minda untuk tajuk ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.